Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tunggu dahulu pengunjung untuk bersama-sama dengan kita, pelayar untuk sama-sama untuk menyaksikan sesi buah bicara MyCast pada petang ini. Terima kasih kepada pelayar-pelayar yang sudi bersama pada petang ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah pada petang ini, petang yang penuh rahmat ini, kita akan berpeluang untuk mengikuti siri buah bicara yang bakal membincangkan tajuk kualiti udara dan COVID-19. Saya Fairuz bin Muhammad Darus, iaitu Kuasa Pertubuhan Udara Bersih Malaysia atau singkatannya MyCast, akan bertindak sebagai moderator bagi siri buah bicara MyCast pada petang ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan pelayar di luar sana, kalau dapat menonton atau mendengar suara saya dengan jelas, di komen. Mohon tuan-tuan memberi komen, dan kalau boleh komen tu nyatakan lokasi tuan-tuan, supaya saya tahu tuan-tuan boleh mendengar saya dengan jelas, dan juga saya boleh tahu di manakah lokasi tuan-tuan pada ketika ini semasa mendengar atau menonton siaran buah bicara MyCast ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi like dan share. Kalau boleh kita like, kita share. Semoga sesi buah bicara pada petang ini manfaatnya dan kita kongsikan pada rakan-rakan di media sosial kita. Okey, kita baru dapat satu komen jelas. Okey, pelajar UPM. Okey, Khairul Nadia. Edmund daripada Kuching. Okey, Tuan Muhammad Khairul Helmi, jelas. Tuan Muhammad Khairul daripada mana Tuan Muhammad Khairul? Daripada Kuching, dengar clear, alhamdulillah. Okey, Puan Mariam daripada Kuantan. Alhamdulillah, nampaknya talian internet berjalan dengan baik. Dari Terengganu, Najwa, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu program kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat awam, berkongsi tentang isu alam sekitar, khususnya tentang udara. Jadi seperti mana yang saya pesankan tadi, kalau boleh sila like. Terima kasih Puan Afika dan Puan Hartini. Puan Hartini dari mana Puan Hartini? Oh, Cik Khairul daripada Semenyih. Untuk makluman tuan, siaran langsung di Facebook yang dinamakan Siri Buah Bicara MyCast merupakan salah satu program ataupun aktiviti Pertubuhan Udara Bersih Malaysia, atau dalam pertubuhan ini dikenali sebagai The Clean Air Malaysia Society atau singkatannya MyCast. Okey, Nurul Hanafiah daripada Selangor. Okey, Muhammad Khairul, orang awam. Ya, betul. Program ini kita menjemput, tidak kira latar belakang, sama-sama kita mendengar. Sama-sama kita mendengar majlis ilmu yang santai pada petang ini. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, pertubuhan MyCast ataupun Udara Bersih Malaysia ini sebenarnya telah dituburkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memberi kesedaran, pendidikan, dan kerja-kerja penindak atau perundingan berkaitan dengan udara. Okay, terima kasih Cik Daya Natasha daripada Rawang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Facebook, MyCast yang saya hormati lagi dirahmati Allah. Pada petang ini saya tidak bersendirian sebenarnya. Okay, saya akan ditemani kita. Jadi justru itu saya ingin menjemput tetamu kita yang sebenarnya sudah berada di atas talian. Saya ingin menjemput yang berbahagia Prof. Dr. Julana. Assalamualaikum Prof. Boleh dengar suara saya Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Terima kasih Prof kerana sudi. Boleh Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, lupa buka mikrofon. Okey, terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami di MyCast yang untuk menjadikan program buah bicara MyCast pada petang. So Prof sihat Prof? Alhamdulillah. Tapi agak sibuk lah kan. So saya spare jugalah masa untuk MyCast dalam kesibukan. Okey, terima kasih. Itulah yang berbahagia Prof, kita sentiasa sibuk, jadualnya padat. Namun begitu kita sangat berbesar hati kerana yang bahagia Prof sama-sama dapat menjayakan program buah bicara pada petang ini, insya-Allah.
Jadi sebelum kita memulakan buah bicara ini, Prof, saya mohon izin Prof untuk memperkenalkan diri Prof supaya rakan-rakan pelayar kita di luar sana dapat mengenali siapakah tetamu kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang berbahagia, Prof Dr. Julana Jalaluddin merupakan profesor yang berkhidmat di Fakulti dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Nampaknya dalam pelayar kita pun ada di kalangan mahasiswa UPM, Prof. Oh, Alhamdulillah ada pelajar-pelajar saya Dan bagi Prof ini mempunyai pengalaman hampir 20 tahun dalam bidang alam sekitar dan kesihatan pekerjaan. Malahan yang berbagai Prof telah banyak menerbitkan hampir 100 artikel dalam pelbagai topik, khususnya dalam bidang alam sekitar dan juga kesihatan pekerjaan. Dengan kepakaran yang Prof ada, Prof telah dilantik dalam berbagai organisasi dan jabatan, antaranya sebagai Timbalan Presiden Pertubuhan Udara Bersih Malaysia MICAS, dan juga dilantik sebagai Ketua Pusat Kecemerlangan Alam Sekitar Kesihatan Pekerjaan di Universiti Putra Malaysia, juga dilantik sebagai Ketua Jaminan Kualiti Berterusan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof juga kerap dijemput atau diundang ke program-program televisyen dan pelbagai saluran. Jadi itulah sedikit latar belakang tetamu kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Julana. Terima kasih ya Prof sekali lagi kerana sudi bersama kita. Kita lihat komen-komen daripada pengunjung-pengunjung kita, ada daripada Petaling Jaya, iaitu pelajar Kuching, dari siapa ada Prof? Oh ramai ni. Maknanya kita ada dari Kuching, dari Selangor, alhamdulillah. Daripada Kuching ada Prof, Sarawak. Johor pun ada, Afika dari Johor. Oh, satu Malaysia. Ramainya Prof alhamdulillah. Ya, setakat ni kita ada 40. Setakat ni kita belum ada rakan-rakan daripada Kelantan ada. Kelantan ada? Kota Baru? Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini bagi menjayakan sesi bual bicara MICAS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini akan bercakap sesuatu topik yang sebenarnya sangat hangat diperkatakan. Malah kita masih bergelut dan berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Justru petang kita ini Prof, sebenarnya kita memilih tajuk yang sangat relevan dengan pertubuhan udara bersih, iaitu tajuknya adalah kualiti udara dan COVID-19. Sebagai mukadimah lah, kalau Prof boleh berkongsi dengan rakan-rakan kita di luar sana, pelayar-pelayar kita di luar sana, apakah sebenarnya hubungan udara dengan COVID-19 ni Prof? Kalau Prof boleh kongsi, silakan Prof. Izinkan saya untuk share saya punya slide Encik Fairuz. Boleh? Boleh Prof. Silakan Prof. Boleh Prof. Sebab belum approve ni. Pada rakan-rakan, jika ada soalan boleh kemukakan di bahagian komen. Kalau ada sebarang pertanyaan nanti, insyaAllah kalau Prof boleh menjawab, kita akan cuba ajukan untuk Prof Julana nampak saya punya berkongsi dengan kita. Nampak saya punya slide. Nampak saya punya slide sekarang. Boleh Prof. Nampak? Ya Prof. Nampak. Nampak Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam sejahtera, salam satu Malaysia pada semua hadirat yang ada bersama kita pada petang ni. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya secara ringkas lah. Bidang kepakaran saya sebenarnya adalah environmental health, kesihatan persekitaran. So saya sebenarnya banyak mengkaji tentang kualiti udara lah, termasuk kualiti udara luaran dan juga kualiti udara dalaman sejak saya pelajar lagi. Pelajar final year project. Kajian pertama saya saya cuba relatekan antara case jerebu, masalah jerebu dengan kesihatan kanak-kanak, dan ianya berterusan lah sepanjang karier saya sehingga saya tamat PhD pun saya mengkaji indoor air quality di kalangan kanak-kanak juga. Topik pada hari ini kita nak bincangkan secara terbuka lah sembang-sembang santai, berkongsi sedikitlah pengalaman saya yang ada tentang sejarah pencemaran udara di Malaysia dan kaitannya dengan COVID-19 yang masalah global sekarang ni. Saya rasa agak relevan lah untuk kita tahu sejauh mana kaitan atau hubungan kualiti udara dengan COVID-19. Okay, this is outline lah secara kasarnya lah apa yang kita akan bincangkan pada petang ni. Mula-mula saya akan sentuh tentang pencemaran udara dengan COVID-19 dan kemudian kita akan bincang sedikitlah tentang indoor air quality atau kualiti udara dalaman, mengapa pentingnya dan kaitan dengan COVID-19. Kita adakan sedikitlah penilaian risiko atau health risk assessment di antara indoor air quality dengan COVID-19 dan bagaimana kaedah yang terbaiklah untuk kita cuba mengurangkan transmisi pendedahan kepada
virus COVID-19 ni setakat yang kita boleh lakukan lah secara praktikal di rumah dan tidak memerlukan kos ataupun di tempat kerja apa yang boleh kita manfaatkan lah daripada ilmu ni. Okey, seterusnya kita mulakan dengan polluted air dan COVID-19. Okey, seperti mana kita sedia maklum lah pencemaran udara memang menyebabkan berbagai masalah kesihatan seperti heart attack, stroke, diabetes, high blood pressure. Semuanya ada kaitan dengan pesakit-pesakit yang serius yang meninggal disebabkan oleh COVID-19 ni. Kalau kita tahu kebanyakannya individu yang ada comorbidity ni yang mereka meninggal disebabkan oleh masalah penyakit kronik ni. Dan penyakit-penyakit kronik ni sebenarnya memang ada kaitan dan hubungannya dengan pencemaran udara. Okay, kalau kita lihat kajian oleh Harvard kumpulan penyelidik daripada Harvard C.H. Chan School Public Health menyatakan bahawa individu yang bernafas di kawasan yang polluted dia akan mendapat kesan COVID-19 yang sangat serius dibandingkan individu yang berada di kawasan udara yang bersih. Okay. Ini secara jelasnya kita pun semua tahu saya rasa global burden of disease premature death kematian pramatang boleh dikaitkan dengan pendedahan kepada pencemaran udara. Ini berlaku sebelum pandemik COVID-19 ni, pre-pandemic. Bagaimana pencemaran ni affect our body during the COVID-19? Berdasarkan European Public, dia telah menyarankan bahawa mereka yang tinggal living di kawasan yang polluted berisiko untuk dapat penyakit seperti asma, chronic obstructive pulmonary disease, tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Semuanya dihubungkaitkan dengan pendedahan kepada pencemar, terutamanya partikel halus. COVID-19 ni memang sangat serius untuk mereka yang dah ada pre-existing health effect or comorbidity yang seperti saya nyatakan tadi. So memang ada hubungan sebenarnya antara mereka yang vulnerable atau rentan terhadap pencemar ni. Kenapa? Sebab individu yang terdedah pada pencemar ni sebenarnya, pencemar ni bila masuk ke dalam badan kita, dia boleh paralyze atau melumpuhkan kita punya sistem immunity. Dia akan menyebabkan kita punya first line defense mechanism iaitu cilia kurang aktif lah, dia melumpuhkan. Yang kedua alveolar macrophage. Itu ada peringkat kedua sistem pertahanan badan kita. First line defense mechanism and second line defense mechanism kita iaitu cilia first line defense mechanism, yang kedua alveolar macrophage. So menyebabkan kita punya tahap immunity badan lumpuh rendah untuk melawan jangkitan penyakit terutamanya virus lah. So individu yang terdedah memang akan mengalami kesan yang sangat kronik. So ada kajian menunjukkan bahawa terdapat kaitan relationship between daily rate kadar harian kes COVID-19, infeksi kadar harian kes COVID-19 di Itali, especially kawasan-kawasan yang tercemar seperti di Lombardy dan Emilia Romagna. Di Itali. So ada juga kajian oleh saintis dia dapat detect pencemar ni dalam sampel udara dan dia boleh bertahan lama dibandingkan dengan virus yang dalam bentuk droplet atau titisan. Itu yang kita takutkan tu sekarang ni. Kita ada banyak varian-varian baru VOC, variant of concern yang kadar keboleh jangkitannya agak tinggi. So kita perlu beri perhatian lah tentang kalau boleh kurangkanlah pencemar yang ada di sekeliling kita untuk kita perlu basmi pandemik ni dengan meningkatkan kualiti udara di sekeliling kita. Ini juga adalah possible mechanism yang boleh menerangkan kenapa individu yang terdedah kepada pencemar dia berisiko untuk dapat kes COVID-19 yang lebih serius. Sebab apa? Ada satu reseptor khas untuk individu yang sering terdedah tu, tapak jalan laluan pada virus. So senanglah virus ni untuk masuk ke dalam badan kita. Di mana imuniti kita akan rendah. So dengan ada reseptor ni, virus senang untuk masuk. Begitu juga dengan mereka yang merokok. Pun sama juga. So this is a research yang dilakukan oleh penyelidik pada Jerman. Kajian ni mendapati PM2.5 concentration pada tahun 2015, 2016, 2017 positively correlated dengan kes COVID-19 yang berlaku sekarang ni. Number of confirmed cases yang telah positif.
Maksudnya dia tengok balik pendedahan yang lalu lifetime exposure, previous exposure, long term exposure, dan kaitkan dengan mortality rate sekarang. Ni daripada beberapa negara lah, data-data daripada WHO. So daily morbidity, mortality data COVID-19 di beberapa negara at the period of 21st January till 7 June diambil daripada website WHO. Ini daripada data-data negara-negara ni, dalam 36 negara terlibat. So dia relatekan, so ada correlation antara rate of population yang exposed to PM2.5 dengan morbidity dan mortality ni. Especially negara-negara yang tak comply dengan standard PM2.5. Dia memang positively correlated. So kita lihat lah kita lihat kembali. Sorry. Slide saya hilang Cik Fairuz? Ya, Prof tertutup. Tertutup pula. Tiba-tiba dia tertutup. Ya. Sebab Pak menakut. Prof kena wait Alright. Dia sangat menarik lah kalau kita dengar sementara Prof buka balik slide. Mungkin kalau kita boleh rumuskan tadi yang mana Prof menyatakan ada perkaitannya antara kawasan tercemar yang mana penduduk itu berpotensi tinggi lah untuk mengidap penyakit COVID-19 ni. Kerana sistem imunisasi mereka telah lemah. Especially negara yang tak dapat comply lah dengan standard 2.5 yang masih tinggi dibandingkan negara yang dapat comply dengan standard 2.5 tu. Okay. Ni data tu tadi. Okay. Ni juga kajian dekat China kajian dekat China. Prof kena buat slideshow Prof. Okay. Prof slideshow tak nampak Prof. Okay wait. Dia setting lari tu. Slideshow Prof. Wait. Sekarang nampak? Menu slideshow. Sekarang nampak tak? Okay. Belum lagi. Okay. Kalau macam tu saya start share balik. Dia terkeluar Prof. Wait. Okay, pada rakan-rakan di luar sana kalau ada soalan boleh kemukakan di bahagian komen. Mungkin boleh berkongsi pandangan seperti mana apa yang Prof telah kongsikan tadi. Kalau dengan pendapat ataupun pertanyaan boleh kemukakan di bahagian bahagian komen. Sementara kita menunggu Prof untuk muat naik manis muda. Dah share dah. Nampak? Lagi Prof? Belum? Sekarang dah nampak? Belum juga? Belum juga Okay, saya akan share sekali lagi. Ya. Yeah. I should give this slide to you lah, Cik Fairuz. Sebab pakai Streamyard ni kadang-kadang dia macam tu lah kan. Alright. Ya Prof, itu Okay, sekarang nampak? Cuba lagi sekali. Okay. Okay. Okay Prof. Alright. Okay. Silakan Prof. Kita teruskan. Ini di China tadi Kita dapati average PM concentration dikira from 15 Januari sampai 29 Februari. So dia represent mean PM10 level during main period of COVID-19 di China. So ada kaitan antara case fatality positively associated dengan PM10. Okay. Dan juga PM2.5 di Hubei. Okay. This is data PM2.5 dan PM10. Dia pun correlated jugalah dengan COVID-19. Tapi kes ni di India, kita tahu India antara negara yang agak terkesan dengan pencemaran udara dan COVID-19 sekarang. So kita dapati pada data ni, finding ni, higher particulate matter in densely populated cities can lead to the spread of the virus as well as aggravate the chances lah untuk COVID-19 mortality. Okay. So dari sini kita lihat dari segi regional and global contribution and pollution based on study daripada penyidik daripada Jerman, Italy ni memang negara-negara yang terkesan tu selalunya negara yang tak comply dengan standard PM2.5. Kita akan lihat kadar mortality sangat tinggi lah, especially dekat East Asia, Southeast Asia. Memang tak dapat dikawal lagi lah pencemaran dia. Kalau dilihat di sini sumber daripada anthropogenic lihat di sini Southeast Asia antara yang tertinggi jugalah dengan East Asia. Okay. Dari segi COVID-19 mortality fraction attributable. Dia risiko attribute ni risiko disebabkan oleh pendedahan daripada pencemar udara. Okay. Dan kematian disebabkan oleh COVID-19 especially 2.5. Okay.
untuk specific population untuk negara-negara ni lah, okay, yang terjejas ni di South Asia, East Asia dan North America, okay. So ni semua region yang tapi kalau region yang straight equality dia macam Australia, so kadar mortality tu rendah, okay. Tapi yang masih lagi tak dapat mengawal pencemaran udara tu, kita nampak relatively high fraction berlaku dekat Asia, Europe, North America, okay, Amerika Utara, okay. So secara global lah, anthropogenic evolution ni memang contribute pada 15% to COVID-19 mortality. Okay. Tapi kalau untuk Australia, limit dia adalah 8 microgram per meter cube. So kita lihat dia punya kadar mortality tu agak rendah dibandingkan negara lain. Okay. So dari sini kita dapati COVID-19 indicate very important role lah untuk existence orang yang dah ada comorbidity, penyakit respiratory, untuk negara-negara yang masih tinggi kadar pencemaran, okay? Dia boleh melemah atau melumpuhkan sistem respiratory, okay? Especially orang yang dapat infection, so dia akan dapat pneumonia, okay? Okay. Sebagaimana kita tahu COVID-19 ni dia menyerang semua organ-organ dalaman ni, antara penyakit lah yang berlaku yang disebabkan serangan oleh virus ni. Ni adalah mekanisme bagaimana kita punya alveolar, okay, overexpression ACE2 kan increase kita punya severity of infection, okay, dan kematian di kalangan COVID-19 patient yang selalu terdedah pada pencemar. That's why kita perlu membendung pencemaran udara ni, mengawal pencemaran udara ni, kerana secara indirectnya dia akan menguranglah risiko individu untuk mendapat penyakit kronik. So jadi environmental intervention ni sangat penting dalam masalah pandemik sekarang ni, global pandemic. So sekarang kita pergi kepada indoor air quality, Encik Values, sebab kebanyakan transmisi atau pendedahan kita kepada virus ni berlaku di ruangan udara dalaman, okay. Kenapa udara dalaman ni sangat penting? Saya tahulah kebanyakan dari kita sangat prihatin lah bila berlaku pencemaran outdoor seperti jerebu kan, sebab kita sangat aware lah case impact on human tapi tak ramai aware that indoor air pollution ni sebenarnya dia boleh memberi kesan yang sangat signifikan, can give more detrimental health effect. Kajian oleh EPA juga menyatakan bahawa pencemar udara dalam dalaman ni, dalam rumah, dalam pejabat, dia boleh mencapai sehingga 2 ke 5 kali ganda lebih tinggi. Dalam keadaan tertentu sehingga 100 kali ganda. Contohnya ada yang memasak menggunakan bahan-bahan seperti kayu, biomass, atau you buat pembakaran bahan-bahan tertentu lah dalam rumah yang saya akan terangkan nanti. Okay, so EPA pun telah listkan indoor air pollution ni sebagai top 5 environmental health concern. Okay. Ni antara statistik secara rumusan tadilah kenapa indoor air quality ni penting. Okay. Indoor air ni telah dirankkan sebagai top 5 environmental risk. Dia punya kepekatan indoor air pencemar dalaman ni sangat tinggi 2 hingga 5 kali ganda. Dan kita masyarakat moden sekarang ni, kita spend masa kita lebih di ruangan dalaman berbanding dengan luaran, especially semasa MCO ni kan, sehingga 100% masa kita berada di ruangan dalaman. That's why kita sangat perlu menjaga, kita perlu prihatin lah tentang kualiti udara yang ada di sekeliling kita. Okay, so apa masuk indoor air ni? Okay, sekurang-kurangnya kita berada at least 1 hour. Even dalam kenderaan ke yang kita commute untuk ke tempat kerja, itu pun adalah indoor air kita juga. Classroom, office, itu lagi lah 8 jam, 10 jam. So indoor air ni adalah kualiti udara di dalam sesebuah bangunan yang diwakili oleh pencemar udara ataupun physical parameter seperti temperature, humidity. Itu akan menentukan kita punya tahap keselesaan ataupun comfort level. Okay, dia akan bagi kesan pada kesihatan dan juga kita punya performance juga. So macam kajian kat sekolah, kanak-kanak kalau CO2 tinggi sebenarnya dia akan mengganggu konsentrasi, performance akademik kanak-kanak tu sendiri. Ini yang dapatan daripada kajian saintifik lah. Okay, apa yang menyebabkan pencemaran udara dalaman ni? Okay, antaranya air tightness of building. Building tu terlalu kedap, so susah nak remove all the pollutant inside. Poorly design, ini isu semasa lah. Masalah ventilation ni memang sentiasa berlaku
bukan sekarang je, sebelum pandemik ni pun memang banyak bangunan yang sangat bermasalah dengan isu-isu ventilasi atau pengudaraan ni. Okay. Berdasarkan pengalaman saya dalam kajian pemantauan pengurusan kualiti udara dalaman di bangunan, termasuklah bangunan sekolah, bangunan pejabat, hospital, terlalu banyak isu ventilation. Okay. Masalah humidity yang terlalu tinggi, okay. Masalah fungal, mold, itu tidak boleh kadang-kadang dia punya untuk improve keadaan tu, untuk baiki keadaan tu, remediation tu mengambil masa yang lama. Okay. Ada juga indoor sources of pollution, okay, daripada aktiviti dalaman tu sendiri, penggunaan kapet, merokok, ETS, kan, itu pun sama, contribute pada masalah indoor air pollution. Dan outdoor air pollution, maksudnya bangunan yang dekat dengan kawasan trafik, bangunan yang dekat dengan kawasan landfill, okay, itu menjejaskanlah kualiti udara dalaman, kawasan construction. Okay. Ini adalah contoh-contoh source pencemar udara dalaman. Ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak, especially yang nano size. Ada yang berbau, ada yang tidak berbau. Itu yang bahaya. Okay. This is typical MVAC, kita punya mechanical ventilation. Ini sangat penting kalau kita tak membersihkan, tidak dilakukan pembersihan secara berkala, inspection, dia akan memudaratkan penghuni di dalam bangunan tu sendiri. Sebab itu kita dapati ada terlalu banyak kes sick building syndrome, ataupun sindrom bangunan sakit. Bila berada dalam bangunan tu, dia ada simptom-simptom tertentu. Okay. Selain pada sick building syndrome, dia ada building related illness and multiple chemical sensitivity. Itu antara masalah kesihatan lah yang kita kaji di bangunan-bangunan. Okay, ni antara sumber-sumber pencemar lah. Okay. Ada kalau fizikal kita lihat temperature, humidity, dia menentukan kita punya tahap keselesaan. Yang biasa kita lihat untuk ventilation, carbon dioxide. Okay. Partikel ni common lah dekat Malaysia. Semua bangunan akan ada particulate matter. Kan? Cuma you tak nampak je. Even ultrafine particle yang sangat halus seperti saiz COVID-19 tu lah 0.15. Kalau ultrafine particle less than 0.1. Okay. COVID-19 pun dalam range tu juga 0.15. Okay. Carbon monoxide. Okay. VOC, daripada bahan-bahan pengguna material formaldehyde tu sangat tinggi. Okay. Bangunan baru pun ada masalah, bangunan lama pun ada masalah. Ini pun antara faktor-faktor lah yang contribute pada pencemaran udara dalam bangunan. Okay, kita lihat pada isu COVID-19 ni, indoor transmission of SARS-CoV-2. Adakah anda rasa bangunan-bangunan ni selamat buat masa sekarang? Kalau kita lihat, kafe, tempat ibadat, kita punya library, mall, pejabat kita sendiri, dalam komputer, ETS semua ni, apa kaitan, apa hubungan antara tempat-tempat ni? Dalam flight, you berada dalam flight, you buka mask untuk makan, apa risiko dia? Dalam mall pun sama, you berada di kafe, buka mask dan makan. Di hotel, waktu break, minum bersama-sama kawan-kawan kan. Food activity membuka mask. So macam mana dengan tahap hygiene, ventilation, crowding. So semua ni ada kaitan lah dengan 3C tu, crowded, confined space, enclosed environment, so crowded, confined space dan juga berisiko kerana apa? Crowding effect, crowding. Contohnya lockup, hostel. Ventilation very poor. Itu yang kita lihat awal tahun lepas, awal tahun ini juga terlalu banyak kluster berkaitan tempat kerja. Sekarang dah ada hampir 1,000 kluster kalau kita lihat. Kebanyakan daripada sektor pembuatan, perkhidmatan, pembinaan, pentadbiran, awam. Ini antara data-data lah sehingga 28 Januari, 8 Mac. Kluster teratai ni antara yang mendominasi lah. Itu juga dengan kluster tembok. This is sama juga overcrowding yang menyebabkan kenapa berlaku peningkatan kes-kes COVID-19 di tempat kerja. Sehingga sekarang ni yang terkini lah sehingga Jun 14, sektor kilang rekod 95,000, hampir lebih dari 95 kes, 639 kluster. Ini yang menyebabkan kita terpaksa melalui MCO kali ke-3 dah
So ini yang patut kita avoid, crowded places, close contact. Ini yang berlaku di tempat pekerjaan. Selalunya selain pada ventilation, 3C ni lah yang kerap berlaku. Pengabaian, tidak mematuhi SOP. Itulah yang menyebabkan peningkatan kes-kes ni. Close conversation, di bilik mesyuarat, di kafe, crowded places, confined spaces, enclosed spaces. Pematuhan SOP ni sangat berat lah. Sepatutnya perlu diambil kira secara tegas supaya kita dapat mengurangkan kes ni secara drastik. Dengan sekarang dengan kes sporadik di kalangan komuniti yang meningkat, saya rasa semua perlu langkah kawalan yang lebih efektif. Now kita fokus kepada transmisi COVID-19. Encik Fairuz Okey, silakan Prof. Untuk makluman Prof, ada juga dia punya penonton kita daripada Indonesia. Negara jiran tetangga kita. So apa khabar Indonesia? Ada Dwi Septiwati dengan okey. Dan juga Jawani. Dani. Dani. Okey. Itu dari mana tu? Surabaya. Okey. So dari segi saya tak faham kena kalau rakan-rakan daripada Indonesia mungkin boleh nyatakan lokasi spesifik di Indonesia tu luas di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan mendengar. Saya kalau silakan Prof. Kita sambung Prof. Bagaimana sebenarnya isu udara dalaman ni sebenarnya? Okey. Saya ni kalau bercakap kadang-kadang tak suka cakap seorang. Itulah masalah saya. Macam cakap seorang. Itu saya diam. Okey. Airborne transmission of SARS-CoV-2. Secara jelasnya lah. Untuk memudahkan pemahaman kita. Kalau dulu kita guna 5 mikron. Sekarang terminologi yang memudahkan untuk memahami antara droplet dengan aerosol dibahagikan kepada partikel yang less than 100 mikron dan juga yang lebih pada 100 mikron. Less than dan lebih daripada more than. So kalau droplet ni, kita dah tahu kan cecair pernafasan. Ini memanglah antara laluan utama lah penyebaran COVID-19 kan. Especially bila individu tu batuk, bersin kan. Bercakap jarak yang dekat within 2 meter sebenarnya bukan 1 meter tau kalau ikut overseas. Dah lama dah mereka buat penjarakan tu lebih daripada 1 meter. So dia akan masuk dalam punya mata. Prof, titisan air itu boleh terampai bergerak lebih jauh daripada yang kita sedia maklum. Betul, yang Prof? Boleh bergerak. Adakah itu yang masuk Prof? Yang boleh bergerak jauh tu dalam bentuk aerosol. Dia dalam bentuk fasa gas. Selalunya micro droplet lah. Micro droplet. Dia smaller than 100 micrometer. This is terminologi yang diguna pakai selepas workshop ni lah. Airborne transmission SARS-CoV-2. Saya pun hadir juga dalam workshop ni. Pagi. Waktu pagi. Sampai 2 pagi, 3 pagi waktu Malaysia. Ingat nak membezakan antara droplet dengan aerosol tadi. Droplet tu selalunya kita tak inhale. Droplet tu jatuh ikut gravity, projectile. Tapi aerosol ni sifat dia seperti fasa gas kan, dia boleh berada lama di udara kan, dia boleh suspend macam partikel nanopartikel waktu jerebu kan, you lihat jerebu kan lama saiz partikel jerebu kan 2.5, halus dan tinggi juga kandungan partikel-partikel seperti ultrafine ni. That's why jerebu ni lama berlaku kan. So dia suspend berada lama di ruang udara. So sebab tu dia diklasifikasikan sebagai airborne. CDC dah acknowledge lah. Sebenarnya dah lama dah pakar-pakar aerosol, Profesor Aerosol, Prof. Lydia Moroska, Prof. Lin Sema dan dia punya team lah menyatakan menghantar petition kepada WHO dan CDC supaya mereka acknowledge yang CDC yang supaya mereka acknowledge yang COVID-19 ni berpotensi dia punya transmission secara airborne. Dah lama sebenarnya. Tapi sehingga tahun ini baru-baru ni lah baru CDC acknowledge. Saya pun ada juga ikut menyatakan sokongan masa tu. So terminologi ni yang membezakan antara droplet dengan aerosol adalah saiznya. Dan tahap ketahanan dia berada lama tu aerosol lah. Dia boleh berada lama di ruang udara, dia boleh pergi jauh daripada sehingga berapa meter lebih pada 4 meter. Mungkin lebih pada 6 kaki.
dan bertahan lama berjam-jam, daripada 3 jam boleh juga sampai ke 10 jam. Depends lah pada keadaan ventilation tu macam mana. Okay. This is terminology tu. Okay. Okay. Kalau untuk yang droplet jatuh direct. Okay. Kalau yang airborne dia akan suspend lama di udara. Okay. Kalau droplet tu dia akan jatuh ikut ballistic gravity. Tapi kalau yang aerosol dia akan infect people by inhalation. Kita inhale aerosol. Okay. Aerosol ni dari segi terminologi ada 3 jenis particles. Okay. Size dia. Okay. Ada respirable aerosol between 2.5 to 5 micron. Thoracic 10 to 15 dan juga inhalable. Inhale. You can inhale less than 100 micron. Okay. That's why kita perlu sangat pakai mask untuk protect diri kita daripada expose, terkena atau terhidu, inhale partikel bentuk aerosol ni. Dan juga kalau untuk individu yang dah memang positif, you pun kena pakai mask juga untuk protect orang lain. Okay, now kita lihat bagaimana transmisi ni berlaku dalam keadaan yang berbagaimana, yang berisiko sangat tu. Individu yang telah didiagnoskan positif COVID-19, kalau dia exhale saja, dia bernafas pun, dia boleh transfer virus tu pada orang lain yang dekat dengan dia. So dia bercakap, okay, dia bernafas, tambahan dia batuk, okay, boleh menghasilkan 100 kali ganda, hampir lebih lah, bergantung pada aktiviti tu, aerosol berbanding dengan droplet. So aerosol ni akan mengandung virus tu lah. So dia akan suspend lama, gantung pada keadaan pengudaraan di sesuatu kawasan tu, daripada source tu. Especially orang yang tak ada simptom tu yang kita takut. Kan tiba-tiba dia transfer je virus tu pada kita di dalam keadaan close conversation tadi 3C tu jadi. Crowded, poorly ventilated tu. Okay, kalau you lihat di sini, kalau kita tak bercakap okay, ni yang virus yang dihasilkan. Kalau you cakap lebih lagi lah. Kalau you menjerit, okay, you menyanyi, okay, you akan menghasilkan sehingga 1,500 infectious doses. You tahu kan kalau dosis yang boleh infect orang lain tu selalunya 1,000 lah. Okay, kalau based on coronavirus yang lain. Tapi kalau untuk COVID-19 ni banyak lagi kita nak study. Okay. Ni cara virus tu enter kita punya body. Okay. Memang melalui hidung. Okay. Dan juga mulut. Ada juga melalui mata. So you must be careful lah. So this is statement WHO dah recognize lah aerosol droplet. Okay. Can lead to the infection. Di mana dia boleh pergi jauh sehingga 3 hingga 6 kaki. Okay. Bagaimana virus ni spread dalam keadaan indoor environment. Okay, ni salah satu contoh yang common lah. Choir practice. Saya rasa semua pernah dengar ni. Encik Fairuz pernah dengar ni Encik Fairuz. Okay. Choir practice ni dia berlaku dekat Washington. Okay. Encik Fairuz masih bersama saya ke? Ni lah. Dia berlaku di Washington Ada Prof. Ada Ada sebab saya ingat soalan ni Prof sebenarnya daripada kita punya pengunjung. Ada soalan sebenarnya. Tapi tak apa, Prof terangkan dulu, nanti kita ambil soalan daripada penonton kita. Soalan yang relevan yang tadi lah Okay. Okay, lepas choir practice. Dekat sini cakap tentang apa ni dia. Kita Prof terang dulu slide, nanti kita ambil soalan daripada penonton kita ni. Okay, choir practice ni, okay, kita tahulah bila latihan choir, okay, of course lah dia punya transmisi tu droplet kan, mesti ada potensi lah berlaku droplet. Tapi untuk individu yang duduknya jauh 6 kaki, tapi walaupun pakai mask, berpotensi juga untuk dapat infection. Ini yang dinyatakan super-spreading punya event. Okay, potensi untuk berlaku aerosol punya transmission. Ni pun contoh yang sangat popular yang berlaku, yang digunakan lah dalam penerangan tentang kenapa berlaku risiko penularan secara aerosol di restoran dekat Guangzhou, China di mana exhaust fan tak dibuka. Dia punya udara tu sangat still, dia tak bergerak. Okay, aerosol transmission berlaku apabila keluarga yang pertama ni dia dinner makan malam, so dia dah infect keluarga yang lain dalam masa 5 hari. Dalam masa 5 hari ada keluarga lain pula masuk. Maksudnya restoran tu tak bertingkap. Okay, exhaust fan tak ada langsung, tak dibuka. So risiko transmisi tu sangat tinggi lah. So dia berada lama, virus tu berada lama. Walaupun dia orang tak ada close contact, dia orang duduk lebih pada 2 meter, risiko tu tinggi. Okay,
dia dalam bas pula Encik Virus di Hunan bas you duduk jarak lebih pada 4.5 meter pun dia boleh infect orang lain, okay, yang lebih daripada jarak tu. Dalam hospital, dalam ward, so banyak dah research telah didokumentkan ada DNA RNA virus ni dalam udara. Di Malaysia pun ada kajian ni yang diketuai oleh Profesor Mahdi Dr. Syarul. Dia sedang mengkaji di hospital lah sekarang ni. Okay, dia tengah buat sampling. Jadi pun dah ada. Jadi Prof, kalau kata kejadian dia solat tarawih di masjid dan surau disebabkan faktor udara ini jugalah seperti mana yang Prof terangkan tadi. Ya, mungkin kita kena lihatlah case study tu sebenar bagaimana kejadian tu berlaku. Mungkin disebabkan aircon, split unit kan, dia akan recirculate balik udara. Dia mengitas semula udara, mungkin sebab kapet, okay, mungkin ada close contact lah, mungkin bercakap dalam jarak yang dekat, tak pakai mask. So itu perlu lihat balik lah penilaian risiko tu, bagaimana keadaan tu berlaku. Okay. Ni kalau berdasarkan CDC, ni yang possible keadaan di mana berlaku transmisi COVID-19 ni. Ni udara dalaman. Bila kita ada enclosed space ruangan tertutup yang kurang pergerakan udara, poorly ventilated. You ada prolonged exposure to respiratory particle. Macam tadi lah, choir, singing, exercise dalam gym katakan. Okay. Then inadequate ventilation. Okay, tiga faktor ni lah. That's why CDC pun dah mengeluarkan statement you boleh menghindari transmisi ni dengan berada 6 feet away. Okay, pakai mask. Pakai mask saja tak cukup. Okay, mesti ada pengudaraan yang bagus. Dan yang paling penting, tahap kebersihan kita lah. Itu back to basic. Kalau apa-apa keadaan pun, kalau you nak sihat, you kena bersih. Udara bersih, tangan you sentiasa bersih. Jangan senang-senang sentuh bahagian-bahagian tombol yang disentuh oleh ramai orang di crowded places. Itu sangat penting. Dia sebenarnya back to basic lah penjagaan diri kita. Okay? Kena ada kawalan kendiri yang sangat ketat untuk kes yang sebegini. Kalau you sakit, you jangan exposekan diri you pada orang lain. Okay? Cuma kita lihat sikit lah setting bagaimana transmisi ni berlaku berdasarkan case study. Ini satu case study dekat Seoul, South Korea. Okay, macam mana individu yang infected ni dia akan tularkan virus kepada orang lain apabila bekerja bersama dalam office pejabat yang ada 13 workstation. Kalau lihat di sini, okay, 9 daripada employee tu dia akan positif lepas bekerja sama. Okay. Adakah mereka memakai topeng, Prof, dalam senario study ni di pejabat? Sebab orang yang dapat infection tu tak memakai kan, dia baru disahkan positif. Okay. So ni kalau you lihat keseluruhan dia 79 infected. Okay, walaupun memakai tapi ada masa kita buka. Okay, mungkin tengah bekerja pakai. Tapi semasa you makan bersama, you ke toilet kan, you ke pantry kan, itu ada kemungkinan lah berkongsi barang yang sama semasa bekerja. Kalau pejabat itulah, you tak patuh SOP, you sembang jarak yang dekat, you ada banyak sentuhan, you makan bersama dengan you punya pekerja lain kan, kongsi tandas. So kalau lihat balik, inilah keadaan yang berlaku. Okay. Kalau ikut yang sebelah lagi room tu hanya 5 saja yang test positif. Tapi kalau di sini ramai kan, dia bekerja dalam satu wing yang sama. 79 infected. Okay. Disebabkan seorang. So apa yang kita boleh avoid? Okay. Ini yang patut kita avoid virus. Tingkatkan natural ventilation. Okay. Okay, kalau guna split aircon, okay, yang selalu ada udara yang sirkulasi semula, recirculate semula kan, kitar semula. Dia tak ada udara bersih masuk kan. Kurang natural ventilation. Itu yang berisiko. You akan share udara yang sama. Okay. You tak ada udara bersih yang dikitar, you guna balik udara yang dikitar semula untuk aircon yang jenis split unit kan. Then avoid lah, okay, penjumpaan meeting bersama, makan bersama, okay. Avoid physical contact, sharing material, share toilet tu yang paling bahaya tu sebenarnya kan. Sebab tu kita kena sanitize setiap kali masuk. Guna exhaust fan kan. Banyak sebenarnya protokol
That's why kita nak avoid lah benda-benda ni di tempat kerja. Sangat strict SOP sepatutnya. Okay, untuk mereka yang ada positif COVID-19 ni tak patut berada di office lah kan. Sangat berisiko untuk menularkan kepada individu yang lain. Okay, kalau boleh kerja di rumah kan, work from home. Ini yang patut kita hindari. So ini antara measure lah to take when people together work for prolonged period. Okay, physical distancing paling penting engineering control dengan administrative punya control. Buat kedudukan yang zigzag tadi kedudukan jauhkan. So kita tak boleh eliminate, kita tak boleh substitute virus ni. So kita kena guna kaedah engineering, administrative dengan PPE. So ni saya nak share jugalah beberapa senario contohlah guna model daripada Spain macam mana kita boleh lihat social gathering. Dekat Spain ni banyak kes COVID-19 disebabkan oleh gathering ni lah. Okay, mainly among family, friend. Okay. After 4 hours without safety measure, tak pakai mask, fine, dia become infected. Okay, kalau pakai mask mungkin kurang lah yang dapat infected tu, 4 saja. Okay. Tapi kalau semua pakai mask and then ada ventilation, okay, you akan dapat kurangkan lah infection tu. Sama juga dekat restoran kan. Pakai mask, then you ada good ventilation, okay, ventilating space reduce duration. Duration pun penting juga, time kita spend tu. Okay, shorten kan. Sekolah pun sama. Okay, kalau you ada aktiviti, pengajaran, shortenkan time tu. Okay. Pakai mask. Okay, tak perlu lama-lama lah. Okay, dan yang paling penting tu lah ventilation space. Okay, reducekan duration. This is safety measure yang kita boleh buat lah. That's why ventilation tu sangat penting. Okay, kalau kita lihat balik semula kan, exposure time, okay, crowding, you berada lama dengan orang yang positif tu kan, kesesakan, okay, poorly ventilated area, tak pakai mask, bercakap lah, kebanyakannya bercakap. Itu yang menyebabkan penyebaran tu berlaku. So ventilation ni sangat important lah, antivirus kita kena make sure kita punya rumah, sekolah, office ni bagus. Yes? Tadi Prof ada sebut tentang pemakaian pelitup muka Ya. Ni ada soalan lah daripada kita punya penonton. Pelitup muka yang bagaimana yang sesuai nak pakai pada hari ni? Adakah 3 lapis tu memadai? Saya rasa sama juga soalan yang daripada rakan daripada Indonesia kita. Saya paparkan di sini, soalan hampir sama. Is it pre-applied layer mask can protect infection aerosol from the COVID patient, Prof? So, kedua-dua soalannya punya maksud yang sama, Prof. Mungkin Prof boleh ulas tentang pertanyaan ini, Prof. Pelitup muka yang mana yang baik? Okay, kalau sekarang kita memang menggalakkan double layer lah Cik Fairuz kan, sebab kita dah ada varian-varian baru yang kan high infection rate dia kan, kadar penularan tinggi. Okay, kat luar tu kita pakai mask yang boleh protect daripada kita punya cecair, tisisan cecair. Kat dalam untuk particles lah 2 layer mask. Itu paling bagus lah. Okay, saya ada contoh mask lah. Kalau saya pakai ni lah, N95. Nampakkan di sini kan Cik Fairuz? Yang boleh protect 95% particle besar 0.3 micron. Okay, this is the best lah kan. Tapi tak semua orang ada N95. So you boleh pakai di dalam boleh pakai surgical mask lah kalau yang tak ada N95. Kat luar you boleh pakai jenis cotton yang boleh protect daripada water droplet. Okay. Kalau ada lebih protection sebenarnya lagi bagus lah. Okay, untuk mata juga. Okay, boleh saya teruskan slide saya? Silakan, Prof. Okay. Slide terputus, Prof. Dia hilang. Prof delete. Saya share balik. You nampak tak? Okay, dah ada balik dah. Okay. Okay, kena buat slide show balik semula, Prof. Okay. Ya, yes. Nampak You nampak Dia kalau stop macam tu. Okay, nampak, Prof. Saya lajukan. Dah 4.52 dah Aku tak cukup masa. So saya ringkaskan lah supaya cepat sikit. Masa kita 95 kan. Saya ada meeting 4.5. Okay. Okay, Prof. Okay. Ventilation ni sangat penting Kena make sure you punya area memang mempunyai kadar ventilasi yang bagus So kena increase rate of air ventilation lah.
increasekan natural ventilation. Paling mudah lah, paling murah. Okay, paling senang buka tingkap dan pintu kita lah setiap hari untuk dilute all the contaminants, flush out all the pollution yang ada dalam rumah kita. Renew kita punya air tu dengan natural ventilation. Paling mudah. Ini saranan daripada WHO. Okay, open window. Tapi kalau yang guna aircon, kalau dekat Malaysia MVAC lah kan, centralized aircon dekat office, penyelenggaraan tu mesti sentiasa bagus guna HEPA filter, okay, filtration yang bagus. Yang paling penting you kena clean selalu lah, adapting semua tu keep distance, avoid crowding, wear mask, wash hand, tu semua kena ada, patuh lah. So untuk kita minimize exposure COVID-19 indoor ni, you perlulah recognize potensi penyebaran tu dekat airborne, okay, dan guna kaedah engineering tadi lah. Perlu avoid air circulation. Ni masalah kalau kita gunakan aircon jenis split unit kan, dia akan mengitas semula udara. Tu yang tak baiknya tu. Kan? Tambah kalau kita ada orang yang positif kan, kita akan share udara dengan dia. That's why kadang-kadang you kena guna kipas you perlu guna kipas lah. Letak kipas tu dekat bahagian tingkap supaya you boleh tolak all the udara yang segar masuk ke dalam rumah. Okay, jangan letak kipas dekat pesakit COVID-19. Lagi laju lah penyebaran dia. Okay, aircon pun sama kan. So air cleaning, disinfection ni device may be beneficial. Tapi itulah untuk yang penggunaan sanitizer sekarang kan, dia banyak menghasilkan VOC pula dalam udara dalaman kan. Tu kena careful juga. VOC ni pun tak bagus. Kalau ikut ICOP tak boleh lebih pada 3 ppm. Okay, must be careful. Okay, ni antara saranan Prof. Lydia Moroska. You can refer lah, yang berminat boleh baca artikel by Prof. Lydia Moroska ni, pakar aerosol. Okay, macam mana virus ni dalam bentuk microdroplet ni kita boleh kurangkan dengan membuka tingkap dan pintu. Dia adalah direction dia. You kena buat cross contamination buka tingkap dan buka pintu sekali untuk dapatkan fresh air. Okay, so kalau ada tetamu datang rumah, you kena berhati-hati lah. Okay, selain pada ventilation, kita tak nak jugalah kita punya humidity you kena maintain humidity between 40 to 60%, sebab kalau humidity tu terlalu rendah, virus tu akan absorb kita punya nasal muscle, mucous membrane. So yang bagus antara 40 to 16 untuk kita punya respiratory health, kita punya immune system. Okay, jangan di luar pada range tu. Tapi masalah dia, bangunan dekat Malaysia ataupun di mana-mana lah, kadang-kadang humidity tu memang sangat tinggi sehingga 80%. Okay, itu yang menyebabkan fungal, pertumbuhan virus lain, bakteria, tu yang kita tak dapat hindari. So make sure benda ni dipatuhi lah, jangan kurang dan jangan lebih. Yes. Prof, bagaimana pula penggunaan air purifier, Prof? Itu adakah dia boleh? Okay, boleh, tapi kan banyak benda you kena ambil kira. Kita ada soalan daripada Tuan Rusdin ni. Air purifier ni bukan memang ada kajian lagi, sedang mengkaji tahap keberkesanan dia. You kena tahulah dia punya dia punya kecekapan dia. You kena study dulu air purifier tu. Lihat keluasan ruang, lihat kecekapan dia. Kalau boleh air purifier yang ada HEPA filter tu paling efektif. Okay? Dan kedudukan pun penting. Kalau dah guna air purifier, bukan letak kat bawah lantai, bukan letak kat bawah. Nanti yang udara yang kotor tu akan naik semula. You kena letak tempat yang tinggi. Kedudukan tu pun penting, saiz ruang pun penting, banyak benda you kena consider bila melibatkan penggunaan air purifier. So kajian pun masih dilakukan untuk melihat tahap keberkesanan air purifier ni. Okay? Tapi memang bagus. Kalau you tak boleh buka pintu dan tingkap, you terpaksalah guna air purifier kan. Tapi ada cara dia lah, macam mana kita nak guna, kedudukan dia kita nak pasang di mana. Okay? Supaya dia lagi berkesan. Itu efektif. Bagi senario bilik yang kedap lah, Prof. Itu bagi bangunan yang kedap lah tadi, yang Prof nyatakan tadi, yang tidak boleh ada, tak boleh nak ruang untuk buka. Ya. You tak boleh buka air damper dia kan. So you terpaksalah pakai air purifier. Memang ada yang efektif tapi saya tak jual barang lah sekarang. Okay. Tapi memang saya menggalakkan memang ada yang bagus, sebenarnya ada. Okay. Tapi itu masih lagi dalam kajian. Okay. Tapi tak boleh nak promote di sini lah. Okay. Alright. Ni yang berlaku relative humidity 30%. Okay. Dia akan pergi jauh kalau dia akan jadi lagi ringan virus tu. Kalau humidity tu 30%. Ni yang berlaku dekat luar negara kan. Humidity dia orang sangat rendah. Okay, berbandingan Malaysia atau negara yang climate macam kita ni. Okay. Kalau relative humidity high, dia akan size akan jadi droplet lah.
70 micron. Kalau size, kalau humidity 30% saja, dia akan jadi aerosol. Lagi halus, terbang ringan, boleh pergi jauh. Ini pun kaedah yang disarankan engineering control level untuk kita reduce airborne transmission. You can refer lah rujukan ni nanti macam mana kita nak make sure kita tak recirculate balik. Kadang-kadang Encik Virus boleh guna juga UV lamp thermocidal UV lamp untuk kita. Oh boleh Prof pakai UV? Ada. Tapi bukan semua keadaan lah. Kalau ada manusia tak boleh juga. Expose kan pada UV. Bilik yang tak ada penghuni tu boleh. Kan? Itulah bukan sebarang lah you nak guna semua ni. You kena minta advice pada pakar ventilation, pakar kualiti udara faham. Engineering. Saya tak nak sarankan semua ni senang-senang. Sebab semua ni dalam kajian. Ada yang efektif, ada yang tak efektif. Ada juga yang kita guna nanoteknologi Encik Virus, nanoteknologi titanium dioxide. Saya pernah juga berurusan dengan masalah bangunan, so kita guna nanotech. Okay, kita buat smart code. Okay, kita spray untuk reduce VOC dengan fungal. Ada yang efektif. Okay. Tapi bukan semua bilik boleh guna. Okay, bukan itu semua untuk bilik. Itu mengatasi masalah mall ke Prof? Ya mall. Adakah saya memang menggunakan nanoteknologi untuk masalah mall? Titanium dioxide. Adalah. Ada company yang buat, ada produk tertentu lah yang boleh diguna pakai. Hospital pun banyak guna. Okay. Dulu kat Bukit Jalil pun ada isu tu. Yang menggunakan kaedah ni lah. Berapa bangunan juga ada menggunakan nanotech. Nanotech ni sebelum pandemik lagi ada kan. Saya pun ada jugalah involve study macam mana penggunaan material-material ni. So secara ringkasnya memang kita perlu tingkatkan kualiti udara dalaman supaya kita boleh minimize transmisi COVID-19 ni di perserian dalaman. Ni antara guideline yang infografik yang disediakan oleh KKM, tapi kita boleh improve lagi lah. Make sure pengudaraan rumah sentiasa buka pintu tingkap, pasang kipas mengalir dekat tingkap. Jangan letak kipas dekat pesakit COVID. Dia meningkatkan lagi transmisi tu. Exhaust fan kalau lepas masak buka punya hood. Itu juga toilet. Kalau you dah guna, kalau you flush, tutup penutup tu supaya tak berlaku aerosolization. Dia ada juga dalam fistis berlaku juga jangkitan tu. That's why kita kena careful lah. Pastikan sistem sanitasi perangkat air dalam keadaan baik. Saya rasa kita kena create awareness lagi. Kita kena educate lagi masyarakat kita kat Malaysia ni kan. Dari segi knowledge. Tingkatkan lagi kesedaran. Apa yang perlu mereka buat. Kalau yang ada sekarang ni kita ada ICOP. Tapi ICOP ni cuma dia cover people at work. Yang bekerja je. You kena tahu. Dan dia tak boleh protect community. Sebab guideline ni tak boleh diguna pakai untuk golongan yang sensitif lah macam kanak-kanak, elderly. So perlu ada guideline yang sesuai lah untuk public in future. Ni antara strategi yang saya gariskan. Ni bukan untuk COVID saja. Ini yang daripada study saya yang dulu-dulu lah. This is suggestion saya. You kena check selalu lah equality dalam premise regularly. Buka tingkap sama dekat sekolah, rumah untuk dilute all the contamination yang ada dalam bangunan atau rumah kita. You kena maintain hygiene lah. Bersihkan selalu lah. Mop lantai selalu, lap semua. Bukan semasa pandemik je. Sepatutnya sebelum ni lagi. Disebabkan oleh masalah kesihatan SBS, respiratory problem, kan dust mite dekat tempat tidur. Make sure semua tu bersih. Kan pokok pangkalnya kebersihan tu penting. Untuk kita jaga kita punya kualiti udara dalam rumah. Tingkatkan lagi tahap kesihatan kita. Furniture, layout, perabot ni pun penting untuk kita promote. Kedudukan furniture tu sangat penting supaya ventilasi kita baik. Guna natural, environmental friendly. Jangan pakai perfume yang kuat lah. VOC, deterjen, Clorox yang boleh menyebabkan iritasi pada manusia. Guna bahan-bahan yang friendly. This is antara kaedah lah. Guna HEPA filter. Tukar selalu bersihkan. Semua ni memerlukan kerjasama, awareness community. Tak boleh dilakukan tanpa kesedaran, tanpa knowledge. Semua kena main peranan yang penting. So you kena keep indoor air clean untuk mengurangkan transmisi virus ni. So banyak lagi study sebenarnya kita perlu buat untuk COVID-19 ni. So saya ingatkan lagi lah, pakailah mask secara tepat. Nampak di sini kan ada mask dia. Contoh sebab dia boleh mengurangkan lah transmisi. Jangan lupalah dengan siapa pun keluarga yang you jarang jumpa. Orang yang selalu keluar daripada rumah ke kan, dan berjumpa balik dengan you ke. You kena treat semua orang tu seperti mereka adalah positif COVID-19 walaupun mereka ahli keluarga. Kan mereka selalu keluar bekerja ke.
Jangan senang-senang je, okay? Berada berdekatan mereka kalau mereka tak protect diri diorang, kena balik, kena ada sanitize, kena ada kaedah langkah-langkah pengawalan yang baik supaya tak menjangkiti ahli keluarga yang lain. Okay. Mask pun kena pakai dengan betul. You kena tutup sepenuhnya mulut, you punya hidung dan di pipi kiri kanan. Memang kena fit. Okay. Kalau you just pakai je tapi buka letak kat leher, tu cannot protect you. Ni saya nak remind juga, kita ni ada tanggungjawab personal dan kita ada tanggungjawab yang kita kongsi bersama. Okay. Ventilasi tu adalah salah satu cara. Okay. Mask tu you jangan lupa, dan hygiene pun perlu patuhi. Okay. Avoid touching your face. Limitkan berada dalam tempat yang crowded. That's why saya sangat setuju lah you keluar sekejap dekat luar. Jangan lama-lama. Itu pun kalau ada urusan yang sangat penting. Dan yang selain pada tu, selain pada ventilation, kita ada tanggungjawab bersama. Please lah cepat-cepatlah dapatkan vaksin. Okay. Itu adalah kita punya tanggungjawab bersama. Okay. Kita ada personal responsibility, kita ada shared responsibility. So kita patuhilah segala ni untuk kita jaga kita. Make sure kita boleh overcome this problem. Kurangkanlah case ni. Virus ni pun baru, so banyak lagi study yang perlu dijalankan. So how effective and mitigation effort untuk kita prevent spread ni, especially indoor. Gunakan ventilation. Banyak lagi kajian saintifik yang telah dijalankan lah, yang akan dijalankan untuk jadi rujukan. So apa pun, apa yang kita belajar, pandemik ni sebenarnya mengajar kita untuk kita pastikan kita punya udara, kualiti udara, sebab kita daripada MyKas Encik Virus, kita memang sangat menyokong lah kepentingan udara bersih. Sebab kita tak boleh nak vaksin udara, okay? Jadi kaedah yang langkah untuk kita mitigate vaksin ni adalah kita berbalik kepada green punya teknologi, clean and renewable energy sources untuk kita improve lagi. Pun dia akan bagi impact pada climate change juga secara global, okay? Yang antara kaedah lah macam mana kita boleh meningkatkan kualiti udara dalaman. So you kena reducekan capacity. Okay. Ni ada rujukan banyak lah macam mana you nak tingkatkan air change rate per hour untuk individu. Wonderful guideline lah dari WHO for ventilation sama ada residential. Okay. You boleh gunakan guideline ni lah untuk rujukan macam mana keperluan dari segi ventilation. Banyak sebenarnya rujukan. Dan yang latest ada COVID-19 risk calculator daripada Harvard TH Chan ni. Okay, kalau you nak buat satu event ke aktiviti, you boleh estimate dari segi pemakaian mask, daripada room size, daripada time kita akan spend, apa aktiviti dia, sama ada aktiviti kita tu high risk atau low risk dari segi COVID-19 transmission indoor. Okay, ni saya share sikit lah apa yang ada kat Malaysia sebelum ni. Okay, this is kita punya ICOP tadi kan. Okay, ICOP ni untuk people at work yang bekerja. So kita perlu ada lagi guideline yang lebih baik lah untuk kita protect kita punya community in future. Ni ICOP yang mula-mula ni Cik Virus, saya ingat lagi zaman ni. Ni tahun 2005. Masa ni tak ada lagi guideline untuk mood. Lama ni. Klasik ni, saya datang masa ni. Lama tu, masa 2005 ya Prof? Saya pun tengah buat PhD masa ni. Dah habis PhD dah. Okay, saya dah habis PhD dah time ni. Saya habis tahun 2003. Okay. Saya datanglah untuk pelancaran ni oleh DOSH. Masa tu tak banyak parameter. Mula-mula ICOP ni dibentuk untuk kawal ETS tau, Environmental Tobacco Smoke. Sekarang dah revise balik in 2010. Kan saya rasa kalau untuk ventilation tu tak lengkap lah, you kena refer ASHRAE. ASHRAE lagi lengkap, okay? Banyak sebenarnya guideline you boleh refer untuk mall, hospital. Okay, IHA pun ada untuk occupational. Saya pun ada publication tau dengan tim saya. Kita tengok keadaan meteorologi, keadaan pollution dengan kes COVID-19 especially dekat urban area. Kita compare kawasan yang high traffic, low traffic. So nampak correlation sebenarnya Cik Virus dengan kita punya temperature, kita punya pollution, kawasan-kawasan yang highly populated, yang highly polluted tu, dia ada kaitan dengan peningkatan kes kan COVID-19. Saya sedang buat analisis lagi. Mana dia ada correlation. Dia selari dengan dapat kajian-kajian yang masa yang Prof sebutkan tadi lah di luar negara itu. Itu saya publish last year, Encik Virus, tahun bulan Jun last year dengan saya punya team tu, student PhD saya dan Protalib. So dah ramai refer dan cite tau, lebih pada 30 citation dah dalam masa berapa bulan je publish
dijadikan rujukan jugalah kan untuk Malaysia. So ni ada special issue juga on COVID-19 yang saya pernah buat dengan tim Airlangga. Boleh ke website ni lah, Journal Environmental Health ni, boleh baca paper dia. Semua review on COVID-19. Saya ada juga menulis tentang airborne transmission on COVID-19. Buku tu ada Menteri Kesihatan datang dengan kawan saya, dia editor lah, Dr. Aliza, saya ingat lagi. Lancarkan buku tu. Dia tentang transmisi aerosol COVID-19 di kalangan pekerja kesihatan. Boleh di-share nantilah. Ni saya share sikit lah, indoor air research publication Bangunan-bangunan sekolah pun memang berisiko menyebabkan inflamasi radang di kalangan kanak-kanak. Banyak masalah pollution yang kita study. Ni antara, saya pernah keluarkan juga buku tentang pengurusan kualiti udara dalaman prasekolah, untuk sekolah. Okay. This is antara rujukan lah publication tentang bagaimana pencemaran udara di sekolah boleh meningkatkan inflamasi radang paru-paru, penurunan fungsi paru-paru kanak-kanak, especially kanak-kanak yang bersekolah dekat kawasan yang high traffic area, petrochemical area, urban area. So kita dapati kadar pencemaran tu tinggi lah. Ni pun saya nak remind jugalah yang masih menggunakan ubat nyamuk. Ada baru ni ubat nyamuk viral kan. So banyak pollutan yang keluar daripada ubat nyamuk ni. You bakar satu lingkaran sebenarnya, amount dia sama tau, PM 2.5. Seperti you bakar rokok 75 hingga 137 cigarettes untuk satu lingkaran. Tapi ni dalam lab test lah kan. Saya ada juga jumpa correlation antara penurunan fungsi paru-paru dengan penggunaan ubat nyamuk ni dalam kajian yang terdahulu lah di Luanget. So please be careful lah kalau nak guna ubat nyamuk lingkaran. Tukar kepada kaedah yang lebih bersih. Okay. Ini antara kajian yang berkaitan dengan inflamasi atau radang lah. Kalau yang letringnya bagaimana Prof? Itu less lah, less. Ubat nyamuk letring tu. Kalau lingkaran tu dia tinggi formaldehyde, benzoylfluoroethylene, benzoylpyrene tu sangat tinggi lah. Ultrafine particle kan, tu sangat tinggi. Kalau elektrik kurang. Ni frontliner kita pun terdedah pada pencemaran trafik. Ni occupational setting saya study indoor air di occupational setting. Dalam bas pun ada saya study, man driver. SBS pun ada dalam bangunan pejabat di universiti, di Putrajaya ada, di KL, berbagai bangunan lah. Semua ada banyak masalah SBS lah. Okay. Ini yang kita tak nak. Kalau boleh kita jangan kita kurangkan lah isu-isu pencemaran yang sedia ada. Okay. Especially during pandemik ni kita tak nak. Kita terdedah pada pollution. Bila kita terdedah pada pollution, tahap immunity kita akan jadi lagi rendah. Senang dapat infection. Okay. Di dalam bas Encik Virus pun agak tinggi tau, CO2. Crowding. CO2 ni tak bagus lah. Ada tak kajian dalam MRT, LRT Prof? Ada. Tapi saya tak share sekarang lah. Kereta api, MRT, LRT. Ada. Oh. PM10 pun tinggi, sangat tinggi. Ada. Ni urban pollution. Ni di kilang, di sekolah. Ni kita buat dengan inflammation juga. Ni kita study more dalam classroom, preschool. Lihat ada masalah pencemaran. Ni antara instrumen yang kita gunakan untuk tengok lung function test fungsi paru-paru. Ni antara, walaupun ni sebelum pandemik lagi, kita dah jumpa banyak spesies small lah sama ada di urban, suburban. Antara yang bersiko. Ni antara kulat study yang kita kulat dengan bagaimana pendedahan pada kulat boleh menyebabkan alergi, inflamasi pada kanak-kanak. Ni yang kita tak nak ni, kanak-kanak kita tak sihat terdedah pada mold kulat disebabkan keadaan environment kita yang tak sihat. Ni study dekat hospital pun ada, SBS dengan hospital di ward yang terbuka dengan guna aircon. Okay. Dan genotoxicity, traffic pollution. Ni antara hazard jugalah. Dan kita ada keluarkan juga rujukan untuk mitigation plan untuk kanak-kanak yang bersekolah di kawasan trafik yang terdedah pada pollution. This is biomarkers yang kita selalu gunakan. Tim kita juga ada jalankan research ni. Saya ingat lagi, ke Indonesia pun ada kita buat sampling. Dulu sebelum pandemik saya selalu turun Indonesia Saya memang bekerja dengan sana. Okay. Yang antara rujukan yang siapa berminat. Ni Prof Lydia Moroska. Inilah individu yang sangat pakar lah dalam bidang nanoparticles, aerosol ni. Okay. Ni kita jumpa di Istanbul, Encik Fairuz, dan juga di Belgium. Okay. So banyak saya belajar bersama lah daripada program MyCast ke Prof? Ya,
MyCast menjadi seorang daripada organizer lah. So ahli kita terlibat lah. Okay. Tapi paling lama saya pernah jumpa dia semasa di Belgium lah. 2019 sebelum pandemik Okay, Cik Fairuz, itu sajalah kot. Saya rasa perkongsian saya pada petang ni, ini pun dah pukul 5.13 lah kan? Dah terlebih masa Tak apa Prof. Mungkin yang akhir kata Prof, kalau yang tadi Prof pun sebenarnya dah sampaikan nasihat pesanan selain pada mematuhi dan Prof telah menyatakan tadi ada hubungan sebenarnya berdasarkan kajian-kajian daripada luar negara dan juga kajian daripada pasukan Prof juga memang terbukti ada perkaitannya udara itu dengan COVID-19 itu. Yang terakhir Prof, negara kita masih lagi bergelut berperang dengan COVID-19 ni, apakah pesanan pada rakan-rakan kita di luar sana lah? Itulah, saya pokok pangkalnya saya harap semua jujur lah, berlaku jujur. Itu yang paling penting sebagai manusia. Kalau you ada simptom, kalau you memang dah terdedah pada virus ni, you positif ke, you pakai gelang pink ke, you berisiko ke, janganlah tak jujur kan, mengakulah. Okay? Jangan exposekan individu atau komuniti lain. Okay? Disebabkan you punya sikap ni, orang lain yang akan dapat masalah dia kan. Macam hari itulah kluster raya. Kita dah pesan jangan balik raya, jangan balik berjumpa dengan keluarga. Tapi ramai yang sanggup menipu guna surat semua. So saya rasa perkara ni perlu ambil langkah kawalan kendiri yang lebih baik lah. Belajar daripada apa yang berlaku kan. Jangan lakukan lagi lah perkara-perkara yang akan memudaratkan masyarakat, individu, keluarga kita. Okay. Apapun pandemik ni sebenarnya banyak mengajar kita kan supaya kita sebagai manusia, orang Islam, kembalilah kepada fitrah kita sebagai manusia, bersyukur untuk jadi individu yang lebih baik kan. Lihat bagaimana kehidupan kita berubah. Disebabkan virus yang kecil, kita sekarang dah tak boleh melakukan aktiviti kita seperti biasa. So ambil iktibar daripada tu Encik Fairuz, belajar daripada apa yang berlaku, hargailah kehidupan kita. Okay? Bersyukurlah. Jangan salahkan orang lain, jangan blame orang lain dengan apa yang berlaku. Jadi manusia yang lebih baik. Improvekan diri kita daripada sehari ke sehari. Ini semua pandemik mengajar kita untuk kita jadi manusia yang lebih baik sebenarnya. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia hamba Allah. Okay, terima kasih Encik Fairuz. Okay, itulah pesanan daripada Prof. Dr. Julana, Profesor daripada Fakulti Perubatan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia yang juga merupakan Timbalan Presiden Udara Bersih Malaysia. So terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dalam jadual yang padat, masih sanggup bersama dengan MyCast bagi menjayakan program Bual Bicara pada petang ini. So terima kasih Prof. Okay. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan untuk petang ni. Okay. Harap semua stay safe. Okay. Sentiasa berfikiran positif. Okay. Tingkatkan kita punya kawalan kendiri untuk kebaikan bersama. So terima kasih semua. Okay, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelayar-pelayar kita, penonton kita kerana sudi untuk bersama-sama hampir sejam kita bersiaran di pages Petugas Malaysia, MyCast, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Presiden kita yang sudi hadir untuk bersama dengan kita pada petang ini, iaitu TS Dr. Saya lupa. Encik Fairuz. Apa Prof? Dia menjemput. Boleh, Prof. Boleh saya lupa. Boleh kita promote conference kita? Baru saya ingat. Kita perlu promote conference kita. Boleh Prof. Untuk makluman untuk perempuan dia. Boleh Encik Fairuz share link conference kita? Okey. Boleh Prof. Okay. Sebenarnya ada untuk juga makluman kita akan saya lupa, kita pun ada beberapa video sebenarnya untuk pengajaran yang kita boleh share. Mungkin nanti kita share kemudian lah kalau yang ada masa boleh tonton. InsyaAllah kalau ada. Ya. Lepas ni, kalau yang tak mau keluar lagi boleh lihat kot video-video tu yang kita dah sediakan. Okay, ini adalah conference. Kita akan organize satu virtual conference oleh MyCast pada bulan November nanti, 17 hingga 18. So kita masih membuka lagi lah untuk penghantaran abstrak. Okay, siapa yang berminat nanti boleh layari kita punya Facebook dan juga laman web. Okay, kita akan email jugalah information pada yang berminat. So boleh tinggalkan email masing-masing kalau berminat untuk sertai conference ni. So kita akan ada topik khas juga on COVID-19 dengan
air pollution dan ventilation. So banyak pakar-pakar yang kita jemput untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan udara ni. Okay, terima kasih Prof atas promosi aktiviti terkini MICAS iaitu menganjurkan persidangan udara antarabangsa yang bertemakan mengatasi perubahan iklim dan penambah baik kualiti udara di era pandemik global. Jadi kita menjemputlah rakan-rakan di luar sana, sama penyelidik, akademik dan juga rakan-rakan daripada industri untuk sama-sama untuk berkongsi pandangan, kajian dalam persidangan antarabangsa yang bakal berlangsung bila? 17 hingga 18 November. Encik Fadil boleh share satu video ke tentang tempat kerja tadi? Saya rasa boleh juga tu untuk tingkatkan awareness. Kenapa kita perlu pakai mask di tempat kerja? Di mana-mana lah Ya. Yang itu berkaitan dengan ventilation ke Prof? Ya. Itu penggunaan mask N95. N95 macam mana dia boleh protect aerosol punya transmission dalam office pejabat. Menggunakan simulation model berdasarkan data-data sekunder. Ini adalah projek kolaborasi. Ini pun saya masih teruskan lagi ni untuk explore. Jadi siapa yang berminat boleh lagi lihatlah video ni kan. Ada videonya. Ada Prof. Video tu sedang apa ni? So saya dah janji kan nak share kan. Macam okay, terima kasih Encik Fairuz. Okay, terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Prof. Dr. Julana. InsyaAllah Prof kita akan kongsikan nanti. Jadi sekali lagi Riban, tak apa sebelum saya mengakhiri kita akan share video yang terakhir tadi Prof. Oh nak share juga, sempat. Tak apa. Sebagai penutup lah, jadi saya bagi pihak Pertubuhan Udara Bersih Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih pada tetamu kita pada petang ini yang berbahagia Profesor Dr. Julana Jalaluddin kerana sudi kita berkongsi tentang tajuk kualiti udara dan COVID-19. Dan kepada pelayar-pelayar kita, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesabaran anda untuk bersama-sama kita pada petang ini. Dan terima kasih kerana share. Dan kita menjemput juga saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan untuk bersama-sama untuk menghadiri persidangan antarabangsa yang bakal dilangsungkan bulan November insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berakhir buah bicara pada petang ini dan sebagai tanda yang terakhir sekali saya akan paparkan satu lagi video pendidikan, moga-moga dia dapat memberi manfaat kepada kita semua sebagai kisah kena berhati-hati dalam memerangi COVID-19. Khususnya bermula pada rumah kita dan juga di tempat-tempat awam.
Mari kita saksikan dengan berakhirlah siaran Bual Bicara Mycast pada petang ini. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.